Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairun Afiqah binti Abdul Rahman, student UiTM Dungun, cawangan Terengganu. Okey, hari ini saya akan membuat dua video refleksi untuk tayangan patriotisme yang dianjurkan oleh unit core curriculum pada 25 November yang lalu. Okey, saya telah tonton dua jenis video yang dianjurkan sempena Minggu Patriotisme Curriculum, iaitu video Jubli Emas Rukun Negara dan hashtag Kita Mesti Menang. Okey, untuk video pertama saya akan menceritakan tentang Rukun Negara. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong 4. Okey, Rukun Negara diperkenalkan disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh di antara kaum di Malaysia lah. Prinsip-prinsip yang ada dalam rukun negara ini merupakan kunci untuk keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan keharmonian Malaysia. Okey, rukun negara terbahagi pada dua bahagian. Bahagian pertama adalah untuk menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Seterusnya, memelihara satu cara hidup demokratik. Okey, Malaysia menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah suatu bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Ini bermaksud seperti undian. Kita membuat undian, mengundi. Next, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan seksama. Ini seperti tidak berlakunya penindasan kaum. Contohnya, Cina tindas kaum Melayu, Melayu tindas kaum India, tak ada macam tu. Tak boleh. Seperti membeza-bezakan, tak boleh. Kita kena bersifat adil. Okay. Next, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Okay. Sikap liberal bermaksud sikap terbuka. So disebabkan kita mempunyai banyak kaum dalam Malaysia, so kita perlu bersifat terbuka dengan kebudayaan mereka. Seterusnya, membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Okay, that's mean progresif ni adalah bergerak maju. So, masyarakat Malaysia kita perlu bergerak maju sesuai dengan situasi semasa. That's mean follow the flow. Kita tak nak orang luar cakap masyarakat Malaysia ni kuno, tidak tahu teknologi, tidak mengikuti perkembangan. Sebab sekarang kan teknologi semakin moden, pengetahuan juga semakin luas. Semuanya di hujung jari. So, masyarakat Malaysia perlu bergerak maju dalam sains dan teknologi. Negara kedua adalah menggariskan 5 prinsip rukun negara. Okey, prinsip rukun negara ni memang wajib rakyat Malaysia tahu. Maksud saya sebagai rakyat Malaysia kita perlu tahu prinsip rukun negara. Kalau kita tak tahu tu memang sila keluar daripada negara Malaysia. Okay. Prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, untuk video seterusnya yang video kedua, hashtag Kita Mesti Menang. Hashtag Kita Mesti Menang ni berkaitan
coronavirus. Okey, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah satu keluarga besar virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan seperti SARS dan MERS-CoV. Coronavirus terbaru dan menjadikan pandemik di seluruh dunia dikenali sebagai novel coronavirus 2019 atau COVID-19. COVID-19 mula dikesan di negara China dengan kes pertama pada 7 Januari 2020 di Wuhan, Hubei dan China. Dalam tempoh 3 minggu seterusnya, 3 minggu selepas tu, ada kes terbaru di Thailand, Nepal, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Singapura, Perancis, Vietnam, Malaysia, Australia, Kanada, Cambodia, Sri Lanka dan Jerman. Okay, kes pertama di Malaysia pada 25 Januari 2020 sampai hari ini, COVID-19 ni masih ada di Malaysia. Okay, sejak 20 September 2020, Malaysia telah memasuki permulaan gelombang ketiga COVID dengan peningkatan mendadak. So, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pihak berkuasa telah melakukan banyak sangat program. First tu kita telah pihak kementerian telah buat PKP. Seterusnya apabila telah reda dan naik balik, so kerajaan buat PKPB, dan yang terbaru PKPD diperketatkan lagi. Ada segelintir negeri hanya PKPB dan ada segelintir negeri dan daerah telah dilaksanakan PKPD. Okey, seterusnya bagaimana COVID-19 merebak. Okay, cara penularan COVID-19 daripada individu kepada individu lain adalah melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini melekat pada objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain yang menyentuh objek atau permukaan ini mempunyai risiko mendapat jangkitan apabila beliau menyentuh mata, hidung atau mulutnya selepas menyentuh permukaan atau objek yang tercemar. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan COVID-19 yang batuk, bersin atau bercakap dalam jarak yang dekat. Okey. Ini bermaksud COVID-19 boleh tersebar melalui batuk dan bersin pesakit. Bila batuk dan bersin, titisan tu jatuh pada permukaan dan someone menyentuh permukaan tu dan orang tu sentuh mata, hidung atau mulut, so risiko dia sangat tinggi. And then COVID-19 juga boleh dijangkiti apabila mereka terlalu dekat. Sebab tu kementerian telah menetapkan untuk memakai face mask dan juga menjaga jarak. Social distancing. Sebab tu kena ada jarak antara seseorang dan orang lain. Contohlah si A ada penyakit tu tapi tak tahu, si B tak ada, tapi bila dah dekat senang menjangkit. So kita kena jaga jarak. Okay, apakah kriteria disyaki menghidap penyakit COVID-19? Okay, kita ada dua kriteria, iaitu kriteria klinikal dan epidemiologi. Okay, kriteria klinikal ni first, sekurang-kurangnya 2 daripada gejala berikut, iaitu demam, kesejukan, menggigil, sakit otot, sakit kepala, sakit tekak, loya atau muntah, syirik-birik, kelesuan ataupun hidung tersumbat atau saudara semas secara tiba-tiba. Ataupun salah satu daripada gejala berikut, iaitu batuk, sesak nafas, kesukaran bernafas, hilang dari bau secara tiba-tiba, hilang dari rasa secara tiba-tiba. Okey, COVID-19 ni dia akan menyerang saluran pernafasan. Okey, kalau ada salah satu gejala tu sesak nafas ke, terus pergi cek. Okey, sebab sangat bahaya.
Okey, kriteria epidemiologi adalah pernah mengalami majlis atau kawasan yang dikaitkan dengan kluster COVID-19 atau zon merah, atau pernah mengembara atau tinggal di negara luar dalam masa 14 hari sebelum bergejala, atau kontak rapat dengan pesakit COVID-19 dalam masa 14 hari sebelum bergejala. Okey, ni kalau contoh korang ikut event yang ada ramai orang, lepas tu terus pergi cek untuk keselamatan. Atau contoh event tu dekat kawasan zon merah, terus pergi cek. Kalau zon hijau pun pergi cek je, tak salah pun kita pergi cek, okay? Atau kita pernah duduk sebelum ni kita pernah duduk di Australia. Bila kita balik ke Malaysia, kita kena kuarantin, kita kena cek dan kuarantin selama 14 hari. Atau kita ada kontak rapat, kita pernah berjumpa, contoh kawan kita ni ada COVID tapi kita tak tahu, so kita lepak-lepak semua, lepas tu baru kita tahu dia ada COVID. Okey, lepas tu kita terus pergi cek, kita kena kuarantin selama 14 hari. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, so kesimpulannya, kita kena patuhi SOP, kena sentiasa pakai face mask apabila berada di tempat umum, tempat yang ramai orang, kena pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Itu sangat penting. Orang panggil usaha, tawakal dan doa. Kalau kita tak usaha, kita tawakal je, tak ada guna. So kita kena usaha dulu, kita kena ikut apa yang kementerian arahkan dan kita bertawakal, dan kita juga berdoa agar dijauhkan daripada penyakit yang berbahaya ini. Sekian, terima kasih.